Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Siti Nur Syamilah binti Misna. Di Eropah Utara, Finland mempunyai hubungan dengan negara-negara seperti Sweden, Norway dan juga Persekutuan Rusia. Di Finland, terdapat 5.53 juta orang tinggal di kawasan seluas 338,000 kilometer persegi. Untuk menambahkan perkara di atas, sejak 1995 lagi, Finland telah menjadi anggota Kesatuan Eropah yang juga dikenali atau disebut sebagai Republik Finland. Kerana mereka adalah sebuah negara republik, parlimen mereka yang dipilih secara demokratik memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Terdapat 5 parti politik yang diwakili termasuk Parti Demokratik, Sosial, Parti Gabungan Nasional, Parti Rakyat Sweden di Finland, Pakatan Sayap Kiri dan mengakhiri ialah Liga Hijau. Parlimen itu mempunyai 200 anggota dan terdiri daripada 5 parti politik. Dengan pemulihan yang luar biasa pada separuh kedua abad ke-20 berikutan kehancuran Perang Dunia Kedua, Jepun adalah ekonomi ketiga terbesar di dunia. Di Jepun, terdapat sekitar 126.4 juta orang yang mengamalkan Shintoism dan Buddhism menurut Ensiklopedia Britannica. Terdapat 2 Dewan Parlimen Jepun, masing-masing dengan parti politiknya. Maharaja berperanan sebagai ketua negara dan pemerintah dan Perdana Menteri yang juga bertugas. Diet Nasional adalah organ cabang perundangan Jepun dan ia adalah badan perundangan tertinggi di negara ini. Negara ini mempunyai 2 rumah parlimen iaitu Dewan Perwakilan dan juga Dewan Ahli Majlis dengan sistem bicameral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan sahabat-sahabat semua. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Nur Azian yang telah membentangkan bahagian tersebut. Seterusnya, sebelum saya membentangkan bahagian seterusnya, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Hanif bin Mat Zain, nombor metrik 259603. Saya akan terus membentangkan berkenaan Social Economy Information. Berkenaan negara Finland, agenda politik membawa kepada krisis kewangan dan politik di kebanyakan negara industri barat sepanjang tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Sebagai hasil daripada pertumbuhan ekonomi yang kuat Finland, sepanjang tahun 1980-an, negara ini disebut sebagai Jepun-Jepun. Semua itu berubah apabila memasuki awal tahun 1990-an. Ketika itu, ekonomi Finland mulai goyah. Sejauh statistik ekonomi pertumbuhan KDNK Finland dan kadar pengangguran yang paling penting, pada tahun 1980-an, Finland mempunyai kadar pertumbuhan yang kuat, tetapi pada tahun 1990-an, kadar pertumbuhan Finland terhenti. Berkaitan negara Jepun, oleh kerana Jepun mengatasi masalah-masalah penting seperti kekurangan tenaga kerja dan cabaran pasaran pekerjaan, kerajaan itu mengalami pemulihan sosial ekonomi. Selain daripada itu, Jepun mempunyai masalah yang deflasi yang merupakan masalah yang terbesar bagi negara itu. Jepun juga mempunyai masalah lain seperti ketidakupayaan sistem jaminan sosial untuk bertahan yang meyakinkan daya saing sektor swasta.
Tetapi ekonomi global Jepun menunjukkan sedikit prospek peningkatan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi di sana. Masyarakat Jepun diubah oleh alasan sosial ekonomi seperti penurunan kadar kelahiran. Akibatnya, peratusan individu produktif dan jumlah orang muda terus menurun. Diperkirakan bahawa jumlah orang tua akan meningkat kepada 30% dan 10 hingga 20 tahun. Inovasi teknologi memberi kesan yang besar terhadap perkembangan sosial ekonomi Jepun. Ini telah menghasilkan beberapa perubahan dalam cara hidup masyarakat seperti perusahaan yang mengadopsi teknologi untuk menjalankan perniagaan, tambang transit berubah sesuai dengan keadaan pasar dan lain-lain. Seterusnya saya membentangkan berkenaan International Association bagi negara Finland dan Jepun. Pendidikan Finland ditadbir oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan MEC yang merupakan agensi kerajaan sebagai pihak berkuasa pendidikan tinggi negara. Organisasi ini juga bertanggungjawab atas dasar dalam bidang sains, penyelidikan, budaya, sukan dan belia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membiayai hampir semua institusi pendidikan yang dibiayai oleh orang ramai. Pada tahun 2012, MEC diketuai oleh dua menteri, masing-masing bertanggungjawab untuk topik tersebut. Selain itu, Lembaga Pendidikan Nasional NBE dibentuk pada tahun 1961 dengan menggabungkan Lembaga Pendidikan Umum Kebangsaan dan Lembaga Pendidikan Vocational Nasional dan merupakan organisasi nasional yang melapor kepada MEC. Pada tahun 2012, NBE mewujudkan bahagian seperti pendidikan umum dan perubatan veterina. Antara yang lain, lebih-lebih lagi, sumbangan pendidikan Finland untuk perlibatan global telah memberi peluang yang baik untuk pendidikan Finland menjadi lebih kuat daripada sistem pendidikan negara lain. Bagi negara Jepun pula, mereka telah mempromosikan kecemerlangan pendidikan asing di Jepun. JAFSA memberikan sokongan yang diperlukan oleh ahli-ahlinya dan yang lain untuk berjaya. Harus diingat bahawa Persatuan Pendidikan Internasional AIEJ ditubuhkan pada bulan Mac 1957 untuk mempromosikan pertukaran dan persahabatan antarabangsa antara Jepun dan negara-negara lain melalui pelaksanaan program pertukaran antarabangsa yang berbeza sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hasilnya, Jepun adalah rumah bagi sebilangan besar persekutuan pendidikan antarabangsa utama. Persatuan Bahasa Jepun untuk Pengajaran Bahasa JALT berusaha untuk meningkatkan kualiti dalam pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan bahasa dengan menawarkan peluang kepada pendidik bahasa untuk berhubung, berbincang dan bekerjasama dengan orang lain. Kemudian diikuti oleh Japan Network for International Education atau JAPSA 2019 yang dibentuk pada tahun 1968 sebagai sebuah persatuan institusi dan individu untuk mempromosikan pengantarbangsaan pendidikan di Jepun dan di seluruh dunia. Terima kasih Muhammad Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Farah Fidalis binti Nordin, nombor matrik 258499 akan membentangkan slide seterusnya iaitu sistem pentadbiran. Pada tahun 1917, negara Finland telah memperoleh kemerdekaan dari Kesatuan Soviet. Kanak-kanak dan remaja yang berusia 7 hingga 16 tahun mengharapkan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan pendidikan asas di kawasan bandar Finland. Pada tahun 1950, majoriti remaja di negara Finland telah menamatkan sekolah rendah selama 6 tahun.
Sala Kapila mengatakan bahawa sistem pendidikan yang sangat baik di Finland adalah disebabkan oleh kepercayaan nasional yang kuat bahawa rakyat merupakan aset paling berharga di negara itu. Keseluruhan sistem pendidikan Finland dibiayai oleh pendapatan cukai. Selepas sekolah menengah, pelajar di Finland mempunyai pilihan untuk melanjutkan pelajaran di pendidikan vocational atau menengah atas. Tempoh persekolahan adalah selama 3 tahun. Terima kasih sahabat saya Delis. Seterusnya saya teruskan mengenai sejarah pendidikan di Jepun. Para Presiden Meiji, dia telah mengkaji dan memahami bahawa pentingnya pendidikan dalam memerdekakan sebuah negara. Sebagai contoh, negara Jepun, dia hanya memerlukan orang yang dapat membaca, menulis dan mempunyai pelbagai kemampuan, di mana untuk membina sistem pendidikan yang kontemporari yang berasaskan pengetahuan barat, sistem pendidikan itu perlu dikembangkan. So, sebagai contoh, pemerintah Meiji dia telah menghantar pelajar-pelajar terpilih ke negara-negara barat. Seramai 54 pelajar telah dihantar ke Amerika, Britain, Belanda, Belgia dan juga Perancis dari tahun 1871 sehingga 1873, yang mana diketuai oleh Iwakura Tomomi. Perbelanjaan ditanggung oleh pemerintah dan ada juga sebagainya ditanggung sendiri. Pada ketika itu, Jepun mengupah kira-kira lebih kurang 4,000 pakar barat yang dikenali sebagai oyatoi untuk mengajar di sana. Terima kasih Muhammad Azwar. Saya Eliana binti Ramli, nombor matriks 258491 akan membentangkan perbandingan di antara pendidikan negara Finland dan Jepun. Di Finland, kerajaan menjalankan pemeriksaan kelayakan yang ketat untuk para guru. Di Jepun pula, walaupun pelajar yang jurusannya bukan pendidikan dapat memenuhi kelayakan sebagai guru selagi mereka menyelesaikan kursus dan latihan yang diperlukan. Di Finland, jika anda berminat untuk menyertai profesi perguruan, harus ambil tahu bahawa pemohon yang ingin menjadi seorang guru perlu memiliki ijazah sarjana universiti kecuali untuk guru tadika dan guru vokasional. Di Jepun, memiliki ijazah sarjana tidak diperlukan untuk menjadi guru. Seterusnya, dari sudut penekanan, di Finland, setiap sekolah dan guru percaya bahawa penting bagi setiap kanak-kanak memahami, menuntut ilmu daripada membuat mereka saling bersaing untuk mendapat tempat pertama. Di Jepun, penekanan diberikan bahawa murid harus mempunyai moral di sekolah. Mereka perlu belajar bagaimana menjaga standard etika dalam beberapa cara seperti amalan kebersihan setiap hari. Seterusnya, di Finland, kaedah pengajaran seperti aktiviti luar kelas dan kerja berorientasikan kumpulan serta penilaian tanpa ujian standard merupakan bentuk-bentuk sokongan untuk membantu para pelajar. Tetapi di Jepun, murid mendapat banyak kerja rumah dari guru di sekolah dan mereka diharapkan agar melakukan segala tugasan yang diberikan serta meminta untuk menjawab apa yang telah mereka hafal. Begitulah bentuk bantuan di Jepun
dan penekanan dalam pendidikan berbanding Finland. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami bagi subjek GMGA 3063 Perbandingan Pentadbiran Awam. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan saya, Nur Azian, Muhammad Hanif, Farah Firdalis, Muhammad Azwar, dan mewakili mereka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kami, Siti Nur Syamilah Misnan.